Assalamualaikum, nama saya Nur Fatih Fatini binti Mustafa. Nombor matrik saya 10 DLS 22F1027. Tajuk kami pada hari ini ialah cabaran pembinaan etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang kaum. Sebagai pengenalan, etika dan peradaban Malaysia telah berkembang dari tapak peradaban alam Melayu. Tapak etika dan peradaban ini telah bergaul dengan peradaban majmuk dari luar melalui gelanggang Selat Melaka sebagai titik pertemuan masyarakat sedunia daripada China, India, Timur, Tengah dan Barat. Peradaban majmuk ini berperanan dalam membina negara bangsa dan ketamadunan acuan Malaysia pada hari ini. Daripada peradaban majmuk ini, Malaysia membina etika dan peradaban beracuan sendiri dengan menyulam kepelbagaian etika dan peradaban dalam melahirkan sebuah negara yang damai, stabil dan sejahtera. Assalamualaikum, nama saya Wan Nur Farhanis binti Farijalani, nombor matrik 10 DLS 22F1049. Soalan A, huraikan definisi dan etika peradaban berserta contoh yang sesuai dalam kehidupan masyarakat bertamadun. Definisi etika dari segi etimologi, ethos Yunani atau meros Latin, iaitu hukum, adat resam, adab, tradisi, budaya pekerti, kesulitan, kesopanan dan sebagainya. Dari segi istilah pula, suatu kajian yang bersifat falsafah terhadap moral. Falsafah berfikir sendiri tentang apa itu yang dikatakan baik jahat, benar salah, tanggungjawab atau tentang apa yang patut atau tidak patut dilakukan dan sebagainya. Dari segi definisi peradaban, peradaban berasal daripada kata dasar adaba yang bererti tingkah laku atau tata susila yang baik dan terpuji yang diamalkan oleh anggota sesebuah masyarakat. Keadaan serta tingkat kemajuan dalam kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa atau masyarakat. Istilah tamadun berasal daripada perkataan Arab tamadun, kata dasar madana yang merujuk kepada perbuatan membuka bandar dan memperhaluskan budi pekerti. Keadaan serta tingkah kemajuan dalam kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa atau masyarakat. Diistilahkan juga sebagai ketamadunan. Istilah tamadun pula berasal daripada perkataan Arab tamadda, kata dasar madana yang merujuk kepada perbuatan membuka bandar dan memperhaluskan budi pekerti. Contoh-contoh yang sesuai dalam kehidupan masyarakat bertamadun. Contohnya pengkhususan pekerjaan, agama dan kepercayaan, dan pertempatan kekal. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Dia Alia Abdul Abdullah. Nombor matrik saya 10 DLS 22F1068. Dan pada hari ini saya akan menerangkan 4 cara membina jati diri yang kuat dalam kehidupan masyarakat di Malaysia berbilang kaum. Cara yang pertama ialah dengan mengamalkan sifat silaturahim rakyat Malaysia dengan mengamalkan sifat muhibah dalam diri masing-masing. Muhibah ialah satu perasaan toleransi, bertolak ansur, kemesraan dan juga penerimaan dalam setiap individu, sama ada dalam keluarga ataupun komuniti. Dalam sebuah negara seperti Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum dan juga bangsa, muhibah ialah untuk menyokong keharmonian dan juga perpaduan dalam kehidupan seharian. Cara yang kedua untuk membina jati diri yang kuat ialah dengan memperkukuh sifat perpaduan dalam masyarakat untuk keharmonian negara. Perpaduan ialah elemen yang penting dalam negara ini di mana masyarakat hidup dalam suasana yang aman dan damai, menghormati keturunan dan agama orang lain selain menerima kebudayaan yang berbeza. Perayaan dan sambutan agama seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Gawai Dayak dan juga Tadau Keamatan ialah masa yang amat sesuai untuk memperkukuhkan lagi semangat kekitaan. Yang ketiga ialah memiliki budaya integriti yang tinggi.
Hal ini sangat penting kerana integriti perisai yang akan menonjolkan sifat dirinya unggul seperti amanah dan jujur. Penghayatan dan pengamalan integriti yang tinggi juga membolehkan rakyat menjauhkan diri daripada sikap tercela seperti khianat, membohong, hasad dengki, mungkir janji dan pecah amanah antara satu sama lain. Cara yang terakhir untuk membina jati diri yang kuat ialah dengan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara seperti menghayati dan mengamalkan kelima-lima prinsip rukun negara, memantapkan nilai hidup berpaksikan budaya timur dan terus memperkasakan perpaduan antara kaum. Hal ini kerana kita tidak mahu anak muda yang menjadi harapan negara dan bangsa ini mudah hanyut dalam dunia globalisasi dan lupa asal-usul diri dan juga mudah terpengaruh dengan budaya luar yang kurang menyihatkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Umairah binti Muhammad Suhaili dan nombor matrik saya 10 DLS 22F1029. Saya akan jelaskan 4 cabaran yang perlu dihadapi dalam usaha menerapkan konsep etika dan peradaban dalam kalangan rakyat di Malaysia. Yang pertama, masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Masyarakat sering mengetepikan nilai etika dalam diri masing-masing. Hal ini kerana masyarakat kurang didedahkan dengan nilai-nilai murni sejak kecil lagi. Kebiasaannya, hal ini disebabkan oleh ibu bapa yang tidak mengutamakan nilai etika dan peradaban dalam diri anak mereka. Malahan, ibu bapa mengajak anak mereka supaya anak mereka mementingkan kebendaan atau menjadi masyarakat yang materialistik. Seperti kita tahu, sekarang ni masyarakat lebih mengutamakan kebendaan seperti jawatan dan sebagainya. Mereka tidak mengambil perhatian tentang kepentingan nilai etika dalam hidup mereka. Hal ini disebabkan betapa sukarnya untuk terapkan nilai etika dan peradaban dalam diri masyarakat. Yang kedua, pengaruh media massa. Media massa memberi pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat yang boleh menjejaskan pemikiran seseorang dan mencontohi perkara yang tidak sepatutnya yang dibuat seperti keganasan dan buli. Golongan remaja biasanya terpengaruh dengan media massa dan ini akan menyebabkan mereka mudah mengikuti segala aktiviti yang dipaparkan di media sosial. Secara tidak langsung, mereka akan melakukan perkara yang tidak sepatutnya dilakukan seperti buli dan penggunaan dadah. Okey, maksudnya seperti tahu media massa ni dia ada satu benda penting sekarang, macam media sosial. So masyarakat zaman kini dia gunakan media massa macam media sosial dan ini berikan pengaruh besar terhadap mereka. Seperti golongan remaja dia orang lebih menggunakan gadget dan media sosial. So dia orang akan lebih macam nak cuba apa yang dia orang dah tengok. So ini menyebabkan mereka seperti contohnya dadah, penggunaan dadah. So dia orang rasa macam apa rasa dia, so dia orang nak cuba. Dan ini susah nak diterapkan sebab antara cabaran sebab dia orang rasa media massa ataupun sosial ni lagi impak yang besar kepada mereka daripada dan ini menyukarkan untuk kita terapkan etika dan peradaban. Yang ketiga, pengabaian hak asasi manusia. Melahirkan masyarakat atau generasi muda yang bersifat pendendam disebabkan hak asasi manusia dipandang enteng. Disebabkan hal tersebut, masyarakat menjadi tidak bertoleransi dan sukar untuk bekerjasama antara satu sama lain. Secara tidak langsung, nilai etika suka diterapkan dalam masyarakat. Okay, sebagai contoh, macam bila hak asasi manusia macam bantuan ke apa, bila kerajaan macam buat tak tahu ke, tak ambil kisah, so macam kita sebagai macam rakyat jadi macam rasa dia nak dendam, dia macam tak puas hati. So dia boleh jadi permusuhan, boleh jadi pergaduhan dan bila bergaduh negara kan negara jadi tak aman lah. So macam bila nak terapkan nilai etika dengan peradaban dalam diri masyarakat ni, dia lagi sukar sebab dia orang rasa macam hak asasi manusia tu tak ada, dia orang tak dapat, hak asasi manusia dia orang tak ada. So lagi suka dia orang nak macam nak terapkan bagi dia orang macam kenapa nak ni pula tak payah macam tu. So contoh dia macam. Yang keempat iaitu yang terakhir sekali, masyarakat berbilang kaum dan agama. Kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan antara cabaran dalam menerapkan nilai etika
dan peradaban kerana wujudnya perbezaan persepsi dan pandangan dari setiap golongan masyarakat, terutamanya golongan muda. Mereka ni mempunyai pandangan yang berbeza dan ini boleh menyebabkan berlakunya tidak persefahaman antara satu sama lain. Okay, maksudnya bila okay, sebagai kan negara Malaysia banyak kaum dan agama, so terjadinya ada perbeza pendapat. So bila banyak perbezaan pendapat ni, mulalah ada yang tak sepuas hati, ada yang tak bersetuju. So dia jadi pertelingkahan kat situ dan tidak persefahaman. So bila jadi macam tu, nak terapkan nilai etika peradaban ni susah sebab diorang pandangan lain. So ada yang macam kenapa pula macam ni, ada yang kenapa macam ni, kenapa tak ikut macam ni. So bila berlaku ni macam tu, jadi susah nak terapkan nilai etika peradaban dalam masyarakat bila berlaku ni tak persefahaman antara diorang satu sama lain macam tu. Sebab itulah antara 4 cabaran untuk terapkan nilai etika dan peradaban dalam masyarakat di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Rajan Tajul binti Awaludin dari kelas DLS 1B ingin membincangkan soalan D, iaitu huraikan 4 isu perkauman masa kini yang boleh menggugat keharmonian kaum-kaum di Malaysia. Antara isu perkauman yang boleh menggugat keharmonian kaum-kaum di Malaysia ialah politik. Perkauman boleh dilihat secara tidak langsung melalui politik mengikut etnik, contohnya UMNO, MCA dan MIC. Politik untuk kaum ini lebih menjurus untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak untuk kaum masing-masing. Walaupun terdapat juga politik yang bukan berasaskan perkauman, tetapi jika dilihat kepada masyarakat yang berbilang kaum, mereka lebih cenderung untuk mengekalkan identiti masing-masing serta mempertahankan nilai, budaya dan idea yang berbeza di antara kelompok masyarakat. Jika kita lihat keadaan di Malaysia, ekonomi kebanyakan dipegang oleh orang Cina, manakala politik banyak didominasikan orang Melayu. Hal ini disebabkan pada zaman penjajahan British di Tanah Melayu, masyarakat dipisahkan dari sudut ekonomi dan pendapatan mengikut kaum masing-masing. Sebagai contoh, orang Cina bekerja sebagai peniaga dan tinggal di bandar, manakala orang Melayu tinggal di kawasan perkampungan dan melakukan aktiviti pertanian, dan orang India pula ditempatkan di kawasan ladang bagi menguruskan kelapa sawit dan getah. Selepas kemerdekaan, disebabkan orang Cina mempunyai modal yang banyak serta berpengalaman dalam perniagaan, mereka terus memonopolikan ekonomi di Malaysia sehingga sekarang. Seterusnya ialah sistem pendidikan yang terasing. Setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. Maksudnya di sini adalah pelajar Melayu menuntut di sekolah Melayu dan menggunakan bahasa perantara bahasa Melayu. Pelajar Cina menuntut di sekolah Cina dan juga menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa perantara. Manakala pelajar India menuntut di sekolah Tamil dan menggunakan bahasa Tamil. Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar untuk bahasa ibunda dan perbezaan etnik kurang memainkan peranan yang berkesan bagi memupuk integrasi dan persefahaman dalam kalangan pelajar. Situasi hanya akan menyebabkan interaksi mereka hanya terhad di antara etnik yang sama sahaja. Implikasi bagi hubungan etnik ini hanya memberikan kesan negatif kepada negara Malaysia. Semua etnik masing-masing mempertahankan bahasa ibunda mereka dan tidak akan menerima bahasa ibunda kaum yang lain. Selanjutnya, propaganda perkauman di media sosial. Pembangunan media sosial sejak kebelakangan ini telah memberi kesan yang tidak baik terhadap perpaduan negara. Keselamatan negara telah terbuka dengan pelbagai ancaman serta ia turut membuka ruang kepada rakyat Malaysia bagi memisahkan isu-isu politik sama ada penyokong kerajaan atau pembangkang. Walaupun media sosial turut menjadi saluran alternatif maklumat dalam mempromosikan nilai demokratik, namun pengguna kurang berhati-hati apabila melontarkan tuduhan. Hasil kajian yang dilakukan baru-baru ini mendapati pengguna media sosial bimbang, berhati-hati dan tidak yakin apabila berhadapan dengan isu-isu etnik dan perkauman yang berlegar dalam bidang sosial, dan mereka juga belum bersedia untuk menghalang atau mencegah penyebaran isu-isu etnik dan perkauman dalam media sosial. Akhir sekali, kurangnya interaksi antara kaum. Secara umumnya, suatu kaum lebih cenderung untuk berkawan dan bergaul dengan orang daripada kaum sendiri. Ini boleh memudahkan pergaulan mereka kerana menggunakan bahasa yang dapat difahami oleh kedua-dua pihak.
Hal ini demikian, setengah masyarakat tidak tahu bercakap dalam bahasa Melayu dan mereka akan mengalami kesukaran untuk berinteraksi. Keadaan ini akan menimbulkan pergaduhan seperti itik dengan ayam yang tidak dapat difahami oleh kedua-dua pihak. Suatu kaum juga suka untuk menerima perbuatan kaum yang lain berdasarkan kepercayaan mereka. Mereka yang tidak bersikap toleransi akan menentang perbuatan mereka yang menimbulkan perselisihan. Kesimpulannya, semua pihak perlu bertanggungjawab dalam menggalas kewajipan ini. Pemimpin pelbagai peringkat terutamanya harus senada dalam merealisasikan agenda perpaduan negara. Persefahaman dalam kalangan pemimpin juga amat penting kerana melaluinya rakyat akan dapat isyarat yang jelas mengharmonikan masyarakat berbilang bangsa dan budaya di negara ini adalah tanggungjawab semua warga negara.